warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Wisyahul Afrah. Kitab Wisyahul Afrah, muka surat 3. Muka surat 3, baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 3, baris ke-10 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dengan qadar, kebajikannya kebajikan qadar, dan kejahatannya kejahatan qadar. Dan dengan qadar ni ataf pada kata akan Allah. Percaya engkau akan Allah dan segala malaikatnya dan segala kitabnya dan segala rasulnya dan hari yang kemudian, dan dengan qadar, yakni bahawa engkau percaya dengan qadar. Ini rukun iman yang ke-6. Dan dengan qadar, dengan bahawa engkau percaya dengan qadar. Qadar ni kebajikannya, kebajikan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kejahatannya kejahatan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan qadar, kebajikannya dan kejahatannya itu dipanggil badal. Untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan lagi, qadar Allah ni kebajikan pun qadar, kejahatan pun qadar. Tapi permulaannya, apakah makna qadar? Apakah makna qadar? Dan dengan qadar, yakni engkau percaya, engkau beriman dengan qadar. Dan dengan qadar, yakni engkau beriman, engkau percaya dengan qadar. Kemudian apa makna qadar? Kemudian barulah pergi. Qadar Allah ni kebajikan, kebaikan, iman dan taat, qadar Allah. Dan kejahatan, kejahatan ni kufur dan maksiat, qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang pertamanya, apa dia qadar? Apa dia qadar? Sebab kita ada dua. Satunya dipanggil qadar, satunya dipanggil qada. Qadar satu, qada satu. Sekarang ni di sini disebut dengan qadar, tidak disebut dengan qada. Jadi qadar qada ni, ni hak mula-mula kita pembicaraan rukun iman yang ke-6 ni, ialah dia agak panjang sikit. Kemudian
banyaknya tergelincir, terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah adalah di rukun iman yang keenam. Beriman dengan qadar Allah, di situlah hak paling banyak terpesong. Jadi di rukun iman yang keenam ni dia ada dua pegangan di sini. Yang pertamanya ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang keduanya perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi dalam kitab Wisyah ni didatangkan qadar, tapi qadaknya tidak disebut. Kita ada dua, qadar dan qadak. Dia qadar dan qadak ni sebagaimana yang saya sebut kuliah bulan lepas, sebagai contoh Islam, iman, sebagai contoh taufik dan hidayah, sama juga dengan qadar dan qadak. Apabila kita sebut qadar sahaja, semacam di sini tidak disebut qadak, ataupun kita jumpa dalam kitab beriman dengan qada, tidak disebut qadar, sebut satu sahaja, sebut qadar sahaja. Adapun sebut ataupun sebut qada sahaja, ni kita ingat molek lah ni, dia kedua-dua makna terkandung dalam satu perkataan. Dua makna mana? Dua pegangan. Yang pertama ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang kedua perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kalau sebut qadar saja, qadar adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Kalau sebut qada saja, qada adalah ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Dia gitu. Adapun kalau sebut dua ni pun ada dua pesen pula. Terkadang sebut qadar dan qada, terkadang sebut qada dan qadar. Sebut dua, tapi ada sebut qadar dan qada, ada sebut qada dan qadar. Kita biasa pun ni, qadar dan qada ke qada dan qadar? Qada dan qadar. Qada dan qadar. Qadar dan qada? Sama je. Sama guna tu qada dan qadar. Ini qadar dan qada. Sama pun dah balik gitu. Terbalik tak sama. Ni kena satu-satu ni. Tapi dah lepas sini pun bukan kata pegangan salah, tapi maknanya kita sendiri kadang-kadang jadi keliru. Sebenarnya qadar dan qada ke qada dan qadar, sebenar belaka dua-dua tu. Cuma jalanan Imam Maturidi, jalanan Imam Asy'ari. Dia kena ingat molek gitu. Jalanan Imam Maturidi, jalanan Imam Asy'ari. Kita biasanya imam ni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu imam ahli sunnah wal jamaah dalam bab fiqh. Imam ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tauhid, Imam Maturidi dan Imam Asy'ari. Ahli sunnah wal jamaah dalam bab tasawuf, Imam Ghazali, Imam Abdul Hasan Asy-Syazili, Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tu imam ahli sunnah wal jamaah dalam tasawuf. Pandai ni. Cuma kita masyhur gini. Kalau fiqh Imam Syafi'i kita. Kalau tauhid Imam Asy'ari. Imam Maturidi kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang tak. Kalau tasawuf kau Imam Ghazali, kita duk suruh gitu, tak apa dah tu. Fiqh Imam Syafi'i, tauhid Imam Asy'ari, tasawuf Imam Ghazali. Jadi imam ahli sunnah wal jamaah dalam tauhidnya Imam Maturidi dan juga Imam Asy'ari. Kemudian satunya ketentuan, satunya perbuatan Allah.
antara ketentuan dan perbuatan Allah ni, antara ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sebut ketentuan dahulu. Kita akan sebut ketentuan, barulah pergi kepada perbuatan Allah. Jadi ketentuan ni, kita akan bicara satu-satu. Ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, susunan Allah yang bersifat dengan iradah. Yang mana ketentuan Allah ni azali, sedia kala. Yang kita panggil ketentuan azali. Kemudian perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang sedang berlaku sekarang. Ni yang sedang berlaku sekarang ni perbuatan Allah. Jadi kalau kita sebut kau, orang sebut satunya pelang, satunya pelaksanaan. Gitu. Cuma dalam buku pasti tahun 6. Tak apalah kita sebut buku pasti pun tak apa. Bukan tahun 5 ni, tahun 6. Jangan Allah, kita kelas orang dewasa ni. Jangan buat contoh buku pasti, buat contohlah buku sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tak apalah. Jadi dalam buku pasti, satu disebut ketentuan azali, satu disebut pelaksanaan ketentuan. Dia gitu. Satunya ketentuan azali, satunya pelaksanaan ketentuan. Hak tu hak budak umur 6 tahun. Kita faham tak ketentuan azali dengan pelaksanaan ketentuan? Kalau kita tak faham, macam mana budak umur 6 tahun? Budak umur 6 tahun ni baca dululah, gitu je lah, ngapa dulu. Jadi satunya ketentuan azali, iradah. Satunya pelaksanaan ketentuan. Ni yang sedang Tuhan buat sekarang ni. Hak sedang berlaku sekarang ni adalah pelaksanaan perbuatan pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi antara ketentuan dengan pelaksanaan, kita pasti akan sebut ketentuan terlebih dahulu. Faham? Kau sebut kepada pelaksanaan pekerjaan Allah. Jadi kalau sebut tadi qadar sahaja, maknanya ketentuan dan pelaksanaan Allah. Kalau sebut qada sahaja, qada dengan makna ketentuan dan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Redha dengan qada Allah. Bukan redha dengan qadar Allah. Redha dengan qada Allah. Redha ni hati kita terima. Tu redha. Redha dengan qada Allah diterjemahkan dalam kitab Penawar Bagi Hati, redha akan perkara yang dikehendaki oleh Allah dan perkara yang diperlakukan oleh Allah. Redha dengan qada Allah dalam kitab Penawar Bagi Hati diterjemah dengan redha dengan perkara yang dikehendaki oleh Allah dan perkara yang diperlakukan oleh Allah. Satunya perkara yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan iradah pada sedia kala, dan perkara yang diperlakukan oleh Allah, yang diperbuatkan oleh Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi qada yang dikehendaki, perkara yang dikehendaki oleh Allah, dan perkara yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut qadar saja, sebut qada saja, ketentuan Allah, perkara yang dikehendaki oleh Allah, kita panggil ketentuan Allah lah. Ketentuan azali dan pelaksanaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sebut dua, qadar dan qada. Qada dan qadar. Jadi sebut qadar dan qada. Qadar tu ketentuan, qada tu perbuatan. Kalau sebut qada dan qadar, qada tu ketentuan, qadar tu perbuatan. Pada ni. Dah apa beza qadar dan qada, qada dan qadar? Qadar dan qada jalanan Imam Maturidi.
Qada dan qadar jalanan Imam Asy'ari. Gitu je. Pandai ni. Lainlah tu jadinya. Qadar, qada. Qadar ketentuan, qada perbuatan. Jalanan Imam Maturidi. Qada dan qadar. Qada ketentuan, qadar perbuatan. Jalanan Imam Asy'ari. Gimana? Simple je sini ni, tapi sini pun kadang-kadang tubik tanda tanya atas kepala tubik. Tu tanda tanya atas kepala. Qadar qada ke qada qadar? Qadar qada Maturidi, qada qadar Asy'ari. Tu jelah. Kau guna. Senang je kan? Dia cuma tukar nama, pegangan sama. Jalanan Imam Maturidi dengan jalanan Imam Asy'ari, pegangan sama je. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah. Cuma dia punya panggilan. Jumhur kebanyakan ulama dia memilih jalanan Imam Asy'ari ni sebuah panggilan nama tu, qada dan qadar. Qada dan qadar. Tetapi di kalangan ulama lughah, ulama bahasa, mereka lebih serasi, lebih kepada jalanan Imam Maturidi, qadar dan qada. Tu jelah. Ayat kata je. Kebanyakan ulama, kebanyakan kita pakai jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Tapi di kalangan ulama lughah, ulama bahasa Arab, mereka ni lebih setuju dengan jalanan Imam Maturidi. Qadar ketentuan, qada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini ni. Tapi pegangan sama, hanya panggilan sahaja. Sebab memanglah kadang-kadang sebut qadar qada, kadang-kadang sebut qada qadar. Saya pernah tengok dalam buku sekolah dar hak di Terengganu kita ni. Darjah 1 al-imanu bil qadari wal qada'i. Itu darjah 1. Darjah 4 al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kemudian di dalam tu darjah 4 al-imanu bil qada'i wal qadari. Tukar dah. Darjah 1 al-imanu bil qadari wal qada'i. Darjah 4 al-imanu bil qada'i wal qadari. Darjah 5 al-qada'u wal qadari. Darjah 1 qadar qada. Darjah 4 darjah 5 qada dan qadar. Tu atas ustaz lah pula yang kena royak. Masuk darjah 4. Ada sekolah dar di Terengganu kita ni. Masuk darjah 4 qada dan qadar. Royak kepada pelajar. Ingat awak darjah 1 bukan qada qadar. Awak darjah 1 qadar dan qada. Royak gitu. Apa beza dia? Hak darjah 4 qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Darjah 1 qadar dan qada itu jalanan Imam Maturidi. Royak gitu. Cuma kadang-kadang ni jadi apa panggil apa ni? Jelas tak jelas. Satu buku pasti tahun 6 lah. Kadang-kadang nak sebut, kadang-kadang tak mau sebut. Buku pasti tahun 6. Tajuk besarnya apa? Buku pasti tahun 6 tu tajuk dia Peribadi Muslim. Dia tajuk besar di atas. Tajuk besar di atas beriman kepada qada dan qadar. Tajuk besar dalam buku pasti tahun 6 ni. Beriman dengan qada dan qadar. Kalau kita tengok pada tajuk jalanan Imam Asy'ari. Tahu? Sebab dia tajuknya beriman dengan qada dan qadar. Dia buat tajuk besar. Buku tu Peribadi Muslim. Tajuk di dalam beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar.
tajuk dia. Lepas tu dia pun bawah dia pecah. Qadar satu, qada satu. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Nampak tak situ tu? Situ tu jadi peling dah. Apa peling? Tukar. Tajuk besar beriman kepada qada dan qadar. Tengok pada tajuk qada tu ketentuan, qadar tu pelaksanaan. Dia tajuk besar beriman dengan qada dan qadar. Qada lah ketentuan, qadar pelaksanaan jalanan Imam Asy'ari. Dia pun bubuh bawah. Satunya qadar, satunya qada. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Itu jalanan Maturidi pula di muka surat yang sama. Lepas tu atas cikgu lah nak kena ajar orang di situ. Cikgu kena pandai. Tajuk beriman kepada qada dan qadar. Ini jalanan Imam Asy'ari ni. Lepas tu di bawah tu qadar sebelah, qada sebelah. Qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Ni jalanan Imam Maturidi. Tapi kita umur 60 pun baru dengar orang budak umur 6 tahun orang dia nak faham, tak tahulah. Sebab bukan dia punya tajuk dengan bawah dia lari. Tajuk beriman dengan qada dan qadar. Qada lah ketentuan azali. Tapi di bawah tu qadar ketentuan azali, qada pelaksanaan ketentuan. Apa dia tukar gitu? Tu cikgu lah pula kena hurah. Jadi kita warna ni qadar qada ke qada qadar? Qada qadar. Qada qadar. Kita ambil qada qadar apalah. Qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tapi dalam kitab kita ni hanya sebut qadar sahaja. Dan dengan qadar kebajikannya dan kejahatannya. Hak Arabnya wabil qadari khairihi wa syarihi. Dan bahawa engkau beriman dengan qadar, dengan bahawa qadar ni ketentuan azali dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Kemudian qadar perbuatan Allah ni, ketentuan Allah dan perbuatan Allah ni khairihi, kebajikannya. Hak kebajikan. Mana? Iman dan ta'ah seseorang adalah qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Dan kejahatan. Kejahatan ni wasyarihi. Kejahatan ni kufur dan maksiyah. Kufur dan maksiyah. Qadar, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas di rukun iman yang keenam, hak hadis Jibril. Hak hadis Jibril alaihissalam. Selepas Jibril alaihissalam tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman. Akhbirni anil iman. Cerita akan daku ya Muhammad daripada iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab bagi Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul bagi Allah, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman dengan hari akhir, hari kemudian. Yang keenamnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Wa tu'mina, dan engkau beriman, Nabi kata, bil qadari. Bil qadari boleh, bil qadri pun boleh. Dal tu bagi atas boleh, bagi mati pun boleh. Bil qadari ataupun bil qadri. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Dan engkau beriman dengan qadar, dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, khairihi, baiknya qadar Allah, dan wasyarihi, dan jahat qadar Allah Subhanahu wa taala. Cuma
Terkadang saya tulis di whiteboard hak jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi jawab, hadis ni dipanggil hadis qauli. Hadis qauli ni makna lafaz tu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada hadis fi'li. Hadis fi'li ni sahabat menceritakan apa yang mereka tengok perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis fi'li. Lafaz hadis itu bukan nak keluar mulut Nabi. Faham tak ni? Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sebut tu? Sahabat yang sebut. Sahabat sebut, sahabat kata apa yang sahabat tengok akan perbuatan Nabi. Tapi lafaz hadis itu bukan keluar daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada lidah para sahabat radhiyallahu anhum. Itu dipanggil hadis fi'li. Hadis jugalah. Adapun hadis qauli ni Nabi yang bersabda, Nabi yang kata. Bila Jibril alaihissalam tanya Nabi berkaitan dengan iman, Nabi pun jawab. Nabi pun bersabda, antu'mina billah. Itu lafaz daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis itu hadis qauli, maka mustahil tersilap. Mustahil tersilap dia punya sebutan. Sebab apa? Sebab Tuhan beri jaminan dah. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hawa Nabi sendiri, tetapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi bersabda, itu adalah wahyu daripada Allah, maka tidak mungkin berlaku kesalahan. Tapi cuba kita perhati tengok. Nabi jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Kalau nak wis sama, yang keenam wal qadari. Bukan kita? Wal qadari dah. Khairihi wa syarhi. Dak. Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari. Tengok. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi ulang balik, wa tu'mina. Faham tak tu? Antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, yakni engkau beriman dengan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, yakni engkau beriman dengan kitab Allah, wa rusulihi wal yaumil akhiri. Yang keenam, Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi ulang? Maka dalam kitab syarah kepada kitab Riyadhus Salihin, Riyadhus Salihin kitab hadis Imam Nawawi rahimahullah, syarah Riyadhus Salihin Dalilul Falihin. Nah, ke dalam Dalil Falihin itu dia cerita berkaitan dengan Allah Ta'ala. Nabi mengulangi balik, wa tu'mina bi. Kenapa Nabi ulang semula? Kalau ikut wal qadari je lah. Tapi Nabi ulang wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi ulang? Dalam Dalilul Falihin mengatakan, Nabi ulang tambihan alal ihtimami bitasdiqi bih. Nabi ulang kenapa? Kerana tambihan. Tambih ni kerana jaga-jaga. Jaga-jaga. Alal ihtimam, atas ihtimam. Apa dia? Amati, penting, bitasdiqi bihi, dengan beriman dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak jaga-jaga supaya kita amati, perhati molek, fokus molek hak beriman dengan qadar Allah baik dan jahat. Kenapa?
Kerana di rukun iman ke-6 ni lah tempat yang banyaknya terpesong pegangan. Hak ni memang nyata. Hak rukun ke-6 lah hak paling banyak terpesong. Lepas tu Nabi ulang, wa tu'mina bil qadari. Ni kita ni apa? Apabila Nabi nekang gitu, kita fokus molek. Kita ambil perhatian molek. Mana kalau ada apa-apa hal pun bertepi dulu. Padahal ni ambil faham molek. Hak rukun iman yang ke-6. Beriman dengan qadar. Yang mana kalau kira sebenarnya ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah dan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah ni, dia masuk dah di rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama, antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna kita beriman dengan Allah? Beriman dengan Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengadakan segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan ilmu, yang mengetahui segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan samak dan basar, mendengar dan melihat sekian perkara yang ada. Bukan gitu? Bukan masuk di bawah beriman dengan Allah seumpama tu. Jadi termasuk di bawah beriman dengan Allah ni, beriman dengan Allah yang bersifat dengan kudrah, yang mengadakan segala-gala. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala. Dimulai pula beriman dengan Allah yang bersifat dengan esa. Beriman dengan Allah yang bersifat dengan wahdaniyah. Keesaan Allah ni pada zat. Keesaan Allah ni pada sifat. Keesaan Allah ni pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Dengan makna kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada itu bukan qadar, perbuatan Allah tu. Dalam kitab Dalilul Falihin, saya sebut dah bulan lepas, beriman dengan Allah, dalam kitab Dalilul Falihin, syarah pada Riyadhus Shalihin, beriman dengan Allah bi annahu ta'ala wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi la syarika lahu fil uluhiyati. Apa makna beriman dengan Allah? Beriman dengan bahawa Allah Ta'ala esa pada zat, Tuhan yang satu, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan. Apa makna esa pada perbuatan? Dengan makna kesemua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekas sama sekali. Dan sekalian tu perbuatan Allah, bukan rukun yang ke-6. Tu kata rukun yang ke-6 sebenarnya sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Tetapi Nabi bilang rukun iman ni hak ketentuan dan perbuatan bubuh nombor suku, hak rukun iman suku. Padahal sudah masuk di bawah yang pertama, antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, masuk dah situ. Kita beriman Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah, yang mengadakan segala-gala. Kan begitu? Kalau kita ngaji sifat kudrah, beriman dengan Allah yang bersifat dengan iradah, yang menentukan segala-gala. Bukan gitu? Dah, bukan tu rukun yang ke-6. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah ni, dia akan susun satu-satu rukun iman. Mula-mula beriman dengan Allah, cerita sifat. Ini bukan kitab Pati Paridah, ni kitab Wisyah. Dalam kitab Wisyah pun sama. Dia akan cerita sifat Allah, sifat Rasul, cerita bab malaikah, reka-reka, cerita bab kitab. Dan diakhiri dalam kitab Wisyah kita ni, cerita bab hari kemudian, cerita bab barzah, cerita bab dibangkitkan kembali, cerita bab hisab, cerita bab timbang mizan, cerita bab lalu sekalian mereka itu atas sirat. Ni di hujung bicara tauhid dalam kitab Wisyah ni. Akhiri dengan cerita bab beriman dengan hari kemudian.
Saya sebut tadi kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah dia melengkapkan keenam rukun iman. Tapi dalam kitab Pati Paridah diakhiri dengan syurga dan neraka. Diakhiri dengan beriman dengan hari kemudian. Dah rukun yang keenam duduk mana? Sekarang dah kitab Pati Paridah, kuliah maghrib malam tadi, dalam tu betul-betul membicarakan keenam rukun iman. Dimulai dengan sifat Allah, disusuli dengan sifat Rasul, cerita bab malaikah, cerita bab kitab, cerita bab Rasul, cerita bab hari kemudian. Hari kemudian inilah diakhiri dengan bicara syurga dan neraka. Maka habislah kitab Pati Paridah. Dah rukun yang keenam duduk mana? Rukun yang keenam duduk mana? Duduk di bicara kudrah dan iradah. Duduk di bicara beriman kepada Allah. Maknanya beriman qada dan qadar ni sudah masuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Nabi bubuh suku? Ni kita kena mak molek ni. Kemudian Nabi tekan pula wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi berkaitan dengan qada dan qadar. Kita ambil jalanan Imam Asy'ari, qada dan qadar. Jadi satunya ketentuan Allah, satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Satunya ketentuan Allah, satunya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ketentuan qada terlebih dahulu. Sebab tadilah antara ketentuan dan perbuatan, ketentuanlah dulunya dah. Ketentuanlah dulunya. Tetapi kalau kita balik kepada sifat 20, dibicara perbuatan Allah dulu. Kalau kita balik pada sifat 20, kita bicara rukun iman ni, dia akan bicara qada, ketentuan Allah pada azal yang bersifat dengan iradah. Kemudian bicara qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan qudrah. Tadilah pelang dululah kita cerita dah. Baru cerita bab pelaksanaan. Tetapi kalau kita balik kepada kaedah sifat 20, dibicara kudrah dulu, iradah, ilmu. Kudrah, qadar, iradah, qada. Bicara perbuatan Allah dulu, baru bicara ketentuan Allah. Itu susunan sifat 20. Kemudian susunan sifat 20 ni, sebelum bicara kudrah, sifat yang keenam sifat wahdaniyah. Ini kita ambil molek. Biar kita faham molek, kita boleh cerita kepada anak cucu kita dalam bab pegangan ni. Jadi dalam sifat 20 dimulai yang kita cerita qada qadar ni lah, dimulai dengan wahdaniyah. Sifat yang keenam, keesaan. Yang mana walaupun susunan sifat 20, keesaan ni duduk nombor 6, bukan nombor 1, duduk nombor 6. Walaupun keesaan tu duduk nombor 6, tapi asas kita mengenal Allah adalah dibina atas keesaan. Asas kita mengenal Allah, asas kita beriman dengan Allah adalah beriman dengan keesaan Allah. Sebab mari asas Islamnya, Islam kita dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Apa maksud tiada Tuhan melainkan Allah? Maksudnya Allah jua Tuhan, bukan gitu? Itu keesaan lah tu. La ilaha illallah tu keesaan lah. Faham tak ni? Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada nafi, illallah isbat. Nafi isbat ni bawa pada hasar. Hasar mana apa? Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan. Itu keesaan. Jadi syahadah kitanya ditunjangi dengan keesaan Islam. Pergi kepada beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah. Dan kita dalilul falihin yang saya baca tadi,
Beriman dengan Allah bi annahu wahidun fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Dia mula situ. Beriman dengan Allah, beriman dengan bahawa Allah Ta'ala esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Dimulai dengan keesaan. Nama ilmu ni pun ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah. Kenapa disebut dengan tauhid? Sebab pembicaraan kita mengenal Allah, pembicaraan kita beriman dengan Allah dibina atas keesaan. Dibina atas keesaan. Apabila Allah Tuhan yang esa, pastilah Allah ada, tidak diadakan. Pastilah Allah ada, tidak ada permulaan. Apa tak? Allah Tuhan yang esa. Bila Allah Tuhan yang esa, mesti Tuhan yang esa ni tidak ada permulaan. Sebab kalau Tuhan yang esa, Allah jua Tuhan, tiba-tiba asal tak ada. Lepas tu nak ada ke mana? Sebab tak ada Tuhan yang kedua nak buat Allah. Ada ni. Jadi wujud kidang bakok tu sendiri dibina atas wahdaniyah. Bila Allah Tuhan yang esa, jadi ada Allah, pastilah tidak ada permulaan. Sebab kalau Allah Tuhan yang esa, tapi Allah ada pun baharu, asalnya tak ada. Dan kalau Allah ada baharu, asalnya tak ada, nak ada siapa nak buat? Sebab Allah jua Tuhan. Maka faham daripada Allah Tuhan yang esa, ada Allah, ada yang tidak ada permulaan. Ambil daripada keesaan. Ada ni. Walaupun wahdanah tu duduk di tengah, sifat yang keenam. Kemudian kita pergi kepada wahdaniyah. Sebelum pergi pada kudrah iradah, ilmu. Dia rukun iman yang keenam ni, kalau kita ngaji kaedah sifat 20, dia kena mati di kudrah wahdaniyah, kudrah iradah ilmu. Mati pak sifat ni, kejaklah kitanya hak rukun iman yang keenam. Dimulai dengan wahdaniyah, keesaan, ilmu tauhid, yang mana Nabi kata, innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhidi wassalah. Nabi sebut tauhid. Sesungguhnya Allah Ta'ala, Nabi kata, tidak memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan sembahyang. Tidak ada. Hak paling afdalnya tauhid dan sembahyang. Hak paling afdal. Walau kana syai'un afdalu minhu laftaradahu ala malaikati. Jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan solat, nescaya Allah Ta'ala akan fardukan atas malaikat. Malaikat tidak ada, melainkan tauhid dan solat. Malaikat tidak ada, melainkan tauhid dan solat. Malaikat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yang kita baca dalam wirid solat. Kelebihan baca syahidallah ni mengkejapkan iman kita. Mengsaksi oleh Allah Ta'ala bahawa tiada Tuhan melainkan ia, melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan mensaksi oleh malaikat bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, yang mentadbir alam dengan keadilan. Dan mensaksi orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang mentadbir alam dengan keadilan. Jadi malaikat mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Malaikat pun mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebut apa? Sebut tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan malaikat beriman dan mentauhidkan Allah ni, mentauhidkan Allah secara jibilli, dia panggil jibilli ni, secara tabi'i, secara gitu dah. Mana ni? Tuhan buat je malaikat, malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita ni memilih untuk mentauhidkan Allah. Malaikat tau. Tuhan buat malaikat secara jibili, secara semula jadi dah. Malaikat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam AS. Nabi Adam dijadikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan Hawa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yang paling besar sekali. Yang paling besar sekali adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia mentauhidkan Allah? Mengesakan Allah wahdaniyah. Itu. Duk bicara wahdaniyah, mengesakan Allah, biar faham molek. Benar tak kita mengesakan Allah? Tidak mensyirikkan Allah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan Allah dipanggil musyrikun. Orang yang mensyirikkan Allah. Sebut kata musyrikun, orang yang mensyirikkan Allah agak, kita nampak orang sembah berhala. Itulah musyrikun lah tu. Musyrik pada zat. Dia menyekutukan Allah pada zat. Tuhan lain pula dia buat Tuhannya. Itu musyrikun je lah. Orang sembah berhala. Tapi macam mana musyrikun pada perbuatan? Kita menyembah Allah jua. Kita mengesakan Allah pada zat. Allah jua Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang lain. Tiba-tiba kita berpegang. Perbuatan yang berlaku bukan hanya Allah yang buat. Makhluk bekas juga. Itu musyrikun pada perbuatan. Ada siapa tahap kafir ijma' ulama'. Ada khilaf pada kafir. Tapi musyrikun lah nama dia. Jikalau tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Yang kita sudah je beri salam. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 10 kali tiap-tiap lepas salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita kena faham juga apa yang kita duk baca tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahdahu, hal keadaan Tuhan esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Sama tak makna tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak sama je. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Mana apa? Esa. Wahdahu, hal keadaan Allah ni esa. Esa pula sekali lagi. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Tak esa kot tu. Situ 3 keesaan. La ilaha illallah, isyarat keesaan pada zat. Wahdahu, isyarat keesaan pada sifat. La syarikalah, isyarat keesaan pada perbuatan. 3 keesaan. Dalam kaedah sifat 20. Allah lah yuhyi wa yumit, menghidup oleh Allah dan memati oleh Allah. Bukan malaikat yang menghidupkan kita, bukan malaikat yang mematikan kita. Itu Israel itu zahir je, Israel yang mencabut nyawa. Tapi hakikinya yang sebenar-benar keesaan pada perbuatan, mati tu Allah yang mematikan. Sebab malaikat makhluk tak boleh bekas. Itu pegangan kita lah. Di akhir dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Ta'ala atas tiap sesuatu amat kuasa dengan sirap mubalaghah. Qadir, Tuhan amat kuasa. Hak dia belaka, hak berlakunya. Itu keesaan pada perbuatan. Ni kita nak bicara hak hukum yang kena.
Cuma saya balik kepada kaedah sifat 20. Hak rukun yang keenam tadilah dimulai dengan qada, ketentuan azali, qadar, barulah perbuatan Allah. Ni barulah keesaan pada perbuatan. Tapi dibicara qada dulu, baru bicara qadar. Tapi saya nak balik kepada kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 dimulai dengan wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Kesemua yang berlaku perbuatan Allah. Tidak ada sekutu pada perbuatan. Tidak ada satu perkara walaupun sebesar zarah yang berlaku yang bukan Allah buat. Semuanya Allah buat. Itu je. Sama ada yang berlaku di bumi, sama ada yang berlaku di langit, sama ada yang berlaku di dunia, sama ada yang berlaku di akhirah. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tak bekah sama sekali, walaupun makhluk yang paling besar nama malaikah sekalipun. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malaikah pun tak bekah dah kita, sama telah lah. Kita gerak, kita diam, kita bangun, kita duduk, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkelip mata Allah buat, bergerak nadi Allah buat, berfungsi organ-organ dalaman kita Allah buat. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keesaan pada perbuatan. Kita ahli sunnah wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan hamba pun hak Tuhan juga, perbuatan hamba pun hak Tuhan juga. Tetapi walaupun pilihan dan perbuatan hak Tuhan, kita tetap wajib kena pegang ada pilihan dan perbuatan. Tak pegang ada pilihan dan perbuatan, itu jabariyah. Kita akan cerita balik, itu terpesong. Tapi pilihan dan perbuatan bukan hak hamba. Kalau pilihan dan perbuatan hak hamba bukan hak Tuhan, qadariyah pula, sesat artinya. Ini buh molek. Sebab sebelum kita nak pergi kepada pilihan dan perbuatan, kita biar mati dulu keesaan pada perbuatan. Kita biar mati dulu qada dan qadar hak Allah belaka. Biar mati itu dulu. Kalau kita mati keesaan pada perbuatan, mana pilihan kita pun perbuatan Allah juga. Usaha kita pun perbuatan Allah juga. Kalau kita mati sekalian qada dan qadar, makna pilihan kita pun qada dan qadar. Usaha kita pun qada dan qadar. Clear lah. Tak ada payah-payah pun. Tapi kena mati dulu di keesaan pada perbuatan, kena mati dulu di qada dan qadar Allah. Kesemuanya qada dan qadar. Termasuk diri pilihan kita pun qada dan qadar, termasuk diri usaha kita pun qada dan qadar. Mana? Ni pegangan. Hak kita duk cakap tu, saya pilih, saya rancang, saya susun, saya atur, saya yang buat, saya yang kerjakan. Itu cakap sebab tak ada salah apa pun. Jangan balik buat pelik pula. Mak mari mana? Mak tak ada mari mana-mana. Lepas tu tadi balik Allah buat. Anak kita pun pelik. Mak ni mari mana ni? Ngaji mana ni? Yelah mak balik ni berjalan ni Allah buat ni. Mak tak ada apa ni. Anak pun pegang dahi ke mak ni demang ni. Itu cakap sebab tak ada salah pun. Ada ni. Jangan buat pening pula. Jangan duk takut pula. Kalau tanya kita, siapa buat nak jawab saya buat. Makhluk tak bekah. Lepas tu siapa buat comel ni? Siapa masuk sedak ni? Nak jawab saya buat comel ni, saya masuk sedak ni. Tak ada ni hak Tuhan belaka ni. Kalau jawab hak comel tu Tuhan buat, orang pun pelik pula. Hak masuk sedak Tuhan buat, kejut pula orangnya. Jawablah kita yang buat comel tu. Jawablah. Moklah masuk sedak, siapa lagi? Tu cakap asbab tak ada salah ni, jawab pening. Ada ni. Kemudian ni cerita bab iman, cerita bab pegangan. Iman ni percaya sepenuhnya di hati akan keesaan pada perbuatan. Percaya sepenuhnya di hati akan qada dan qadar Allah. Hati dah ingat pun mari daripada Allah, itu bab basirah hati masing-masing, tak rapat dengan Allah. Tu bicara yang tak ada salah apa tu.
Kita cakap kita yang buat, kita yang pilih, kita yang buat. Ingatan hati kita pun kita juga, tak ada Tuhan langsung. Tu bab basirah, tak ada salah apa kita orang awam. Tak ada ni. Jangan lupa Allah ni tak payah. Ada ni. Satu tak boleh nak paksa tu, itu bergantung kepada basirah, kekuatan hati masing-masing. Ni mungkin kita ni kuliah bulanan. Berapa bulan baru nak habis kita ni? Kuliah mingguan pun berbulan-bulan. Kuliah mingguan 4 kali sebulan, berbulan-bulan. Kuliah bulanan ni makan tahun jawapan dia. Tapi saya ni dipanjang. Sebenarnya saya cadang nak rekah je. Nak panjang hak kuliah maghrib. Kuliah maghrib tu hak parti paridah tu. Nak panjang situ. Tapi tak jadi. Hak duha kita ambil hak duha. Hak maghrib itu bicara kemudian. Kita ulang pula. Cadang asas sebab kita ni duha ni pekor. Kitab Wisyah ni kitab pekor. Tauhid hak kuliah maghrib, parti paridah. Keesaan pada perbuatan qada qadar ni tauhid. Masa mula-mula tadi duk mikir, biarlah bulan ni selesailah hak ni qada qadar. Lepas tu nak kemah molek, parti paridah lah. Tapi tak jadi juga. Hak parti paridah. Kita mati dulu hak Wisyahul Afrah ni. Ada ni. Dia untuk kita faham pegang sendiri tu simple je, tapi seeloknya kita ni boleh bercerita, boleh menerangkan, menjelaskan kepada anak cucu kita bab keesaan ni. Pastikan anak cucu kita tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang Islam pastilah mentauhidkan Allah pada zat. Orang Islam pastilah mentauhidkan Allah pada sifat. Tapi mentauhidkan Allah pada perbuatan ni, Qadariyah mensyirikkan Allah pada perbuatan orang Islam. Qadariyah orang Islam. Tetapi tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan, mereka mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana orang Islam mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, clear. Tapi kita nak pastikan kita orang Islam yang mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan yang bekerjasama antara Allah dengan makhluk Allah. Sama telah lagi tidak ada perbuatan makhluk secara semula jadi. Tidak ada. Berkongsi pun tidak ada. Sama telah perbuatan makhluk secara semula jadi. Sama telah tidak ada. Berkongsi pada perbuatan umpama qadariyah. Allah letak kudrah di hamba pada ni. Rasa tak kita ada tenaga? Ni kita ada apa ni? Energi apa ada tenaga. Kita rasa kita ada tenaga. Pada ni. Qadariyahnya kudrah yang Tuhan letak di hamba inilah yang menggerak diamkan tubuh hamba, yang menghasilkan perbuatan usaha hamba. Jadi maknanya hak Allah separuh, hak makhluk separuh. Hak Allah letak kudrah di kita. Kudrah tu makhluk Tubuh kita makhluk. Tenaga, kudrah ni tenaga lah. Kudrah Tuhan letak, tenaga Tuhan letak di tubuh kita makhluk. Tiba-tiba kudrah ni yang bekas. Ni panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini qadariyah. Khilaf kafir ataupun dosa besar. Ini akidah yang syirik. Faham tak ni? Adapun hamba kita ni sendiri-sendiri yang bekas. Tak ada kaitan pun dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tak ada. Kita sendiri-sendiri yang bekas. Tidak kait pun dengan kudrah Tuhan hamba. Waktu kafir ijma' ulama'. Zahir orang Islam. Kita cerita bab iman ni cerita bab rukun iman. Islam lain, iman lain. Islam lah. Tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Jadi kita balik kepada sifat 20 dimulai dengan wahdaniyah. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah. Mati situ disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Keesaan pada perbuatan ni, kesemuanya perbuatan Allah.
Allah mana yang melakukan kesemuanya? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Hak ni hak kaedah sifat 20. Dimulai dengan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah jalanan Imam Asy'ari qadar. Kita rukun iman qada dan qadar. Qada dululah ketentuan. Qadar barulah cerita perbuatan. Kalau susunan sifat 20, wahdaniyah keesaan pada perbuatan, disusuli dengan sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah yang melakukan, yang menjadikan sekalian perkara. Jadi susunan sifat 20 ni diambil qadar perbuatan Allah dulu. Sebab apa? Sebab yang zahir depan mata kita adalah taksir, kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Hak zahir ni. Sebab tu kudrah ni ibras. Kudrah ni menzahirkan apa yang Allah Taala tentukan pada azal iradah. Allah tentukan pada azal iradah gaib. Kudrah lah yang menzahirkan berlaku perkara tu. Nyatalah bahawa Allah telah mengqadakkan pada azal. Contohnya kita akan ada di Masjid Sultan Ahmad ni pagi ni. Ini hadis sini ni perbuatan Allah. Allah perbuat ni zahirlah kepada kitanya ketentuan azali iradah Allah. Allah telah menetapkan kita pagi ni ada di Masjid Sultan Ahmad. Jadi yang zahir depan mata kita adalah perbuatan Allah. Gerak diam kita ni perbuatan Allah. Hidup kita, nampak kita, dengar kita tu perbuatan Allah. Hak tu zahir depan mata kitanya. Ni hak zahir sekarang ni. Cerah, sejuk aircon, sejuk kipas ni sekarang ni. Ni hak zahir. Ni semua qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu hak zahir dia. Maka sifat 20 mulai dengan kudrah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat ni perbuat gitu je ke? Tanpa ada ketentuan, tanpa ada ketetapan. Tak. Allah perbuat segala perkara muwafaqah, selaras, seiring sebagaimana kehendak Allah pada sedia kala iradah. Disusuli sifat yang ke-8, sifat iradah. Ada ni. Ni hak susunan kaedah sifat 20. Keesaan pada perbuatan, kesemua perbuatan-perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat kesemua perbuatan? Allah yang bersifat dengan kudrah, yang melakukan kesemua perbuatan. Allah perbuat ni perbuat gitu je. Allah perbuat sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Lagi baru pergi pada qada. Kemudian Allah kehendak pada sedia kala ni. Allah kehendak dengan jahil gitu. Tak. Allah kehendak pada sedia kala muwafaqah, selarah dengan ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya pada sedia kala. Yang sifat yang ke-9, sifat ilmu. Cukup. Hak rukun iman yang ke-6. Faham wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, clear. Hak rukun yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia kok mana pun dia kena jejak di ilmu. Dia kena mati di ilmu. Ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan ilmu. Ilmu mengetahui segala-gala pada sedia kala, iradah menentukan segala-gala pada sedia kala. Tahu tak ni? Dan itulah rukun iman yang ke-6. Sekalian qada dan qadar. Sekalian qada dan qadar. Sekalian yang ambil hadis mana pula? Hadis riwayat Muslim. Wabil qadari khairihi wa syarrihi kullih. Dan engkau beriman dengan qadar dan qada kullih. Wabil qadari kullihi. Hadis Muslim. Wabil qadari kullih.
Dan engkau beriman dengan ketentuan dan perbuatan Allah kulli, sekaliannya. Sekaliannya ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian telah diqadakkan oleh Allah. Sekalian telah ditentukan oleh Allah yang bersifat dengan iradah, yang selaras dengan ilmu. Bila ilmu mengetahui sedia kala, iradah menentukan sedia kala. Ilmu mengetahui segala-gala perkara yang harus, iradah menentukan segala-gala perkara yang harus. Apabila Allah telah mengqadakkan segala-gala, bila Allah telah mengqadakkan segala-gala, ada tak lagi hak mu'allaq? Hak tergantung ada tak lagi? Biasa dah dengar qadak mu'allaq. Biasa dah dengar qadak mu'allaq. Ini cerita cara kasar, nanti saya akan cerita balik satu-satu. Qadak mu'allaq, qadak yang tergantung. Sebut qadak mu'allaq, qadak tergantung ni seiring tak dengan rukun yang kenal. Join tak dengan rukun yang kenal. Rukun yang kenal kan? Sekalian telah diqadakkan oleh Allah, bukan gitu? Lepas tu mu'allaq kat mana lagi? Tergantung kat mana lagi? Tergantung kat mana lagi? Ni orang panggil apa? Orang panggil apa? Belaga orang panggil. Tak seiring lah. Ke mana? Sekalian telah diqadakkan oleh Allah ke sebahagian je? Sekalian, bukan sebahagian. Bukan kata sebahagian telah diqadakkan oleh Allah, sebahagian lagi belum lagi diqadakkan oleh Allah. Mu'allaq tergantung gitu. Ada tak rukun yang kenang kita tergantung? Ada tak? Tak ada. Hukum yang kita macam mana hukum yang kenang? Allah telah mengqadakkan sekalian perkara. Lepas tu mu'allaqnya mana? Tergantungnya mana? Ni tak faham molek sini ni kucalana. Kucalana dalam bab ni au. Balik awal tak ada. Tak ada ni. Balik awal tak ada kalau kucalana dalam bab ni. Jadi kita sendiri pun tak faham hak rukun yang kenang tu. Sekalian telah diqadakkan oleh Allah. Dah. Kemudian sekalian telah diqadakkan oleh Allah ni selaras dengan ilmu. Kan gitu sebut dah tadi kan. Dia kena jijak atas ilmu. Sekalian yang Allah Ta'ala qadakkan ni selaras dengan ilmu. Kalau Allah telah mengqadakkan segala-gala, tapi kemudiannya Allah ubah pula. Kalau kemudian Allah ubah pula qadak, ilmu Allah nak buah mana? Nak buah mana ilmu Allah? Faham tak ni? Ilmu Allah nak buah mana kalau ubah pula kemudian? Sekali gitu, sekali gini tak netak Ilmu Allah nak buah mana? Macam mana kita? Kalau kita ni saya biasa buat contoh ni. Kita bermusyawarah, kemudian kita pun buat keputusan dalam musyawarah kita. Tapi sebahagian je perkara yang kita boleh capai kata sepakat. Sebahagian laginya kita kena gantung dahulu, kita kena tawakuh dahulu. Kita kena tengok dulu kemudian macam mana barulah kita susun balik. Sebahagian saja kita boleh kata sepakat. Sebab apa sebahagian laginya kita tawakuh, kita gantung dulu, kita tengok dulu kemudian ilmu kita terhad, bukan gitu? Tiba-tiba hak kita buat keputusan sebulat suara dah tadi ni, kemudian terpaksa kena ubah semula. Sebab tak jadi hija hak kita buat keputusan hari tu. Keputusan itu tu bukan keputusan seorang, keputusan sebulat suara. Kita terpaksa kena ubah. Kenapa keputusan kita tetap dah kita kena ubah? Sebab ilmu kita, bukan gitu? Kenapa ada perkara yang kita tak dapat buat keputusan? Sebab ilmu kita. Perkara yang kita telah buat keputusan sebulat suara kena ubah. Kenapa? Kerana ilmu kita. Jadi macam mana kalau ketetapan Allah belum putus lagi mu'allaq? Macam mana pula ketetapan Allah yang sudah putus terubah pula kemudian? Macam mana ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala? Mati sini molek. Hak rukun main kenang dahulu.
Kata-kata kena jijak atas ilmu. Allah telah mengqadakkan segala-gala. Allah yang bersifat dengan iradah, muafakah dengan sifat ilmu, selaras dengan sifat ilmu. Ini kita bicara hak azali Kita bicara hak azali ni. Qada azali, ketentuan azali yang kita bicara ni. Adapun catatan Lauh Mahfuz itu bicara kemudian hak tu. Di Lauh Mahfuz ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Bukan di ilmu Allah ni kena beza molek ni. Kita rukun iman yang ke-6 bicara hak azali, qada azali. Bukan qada Lauh Mahfuz. Ni ada pula qada Lauh Mahfuz yang azali. Allah, Lauh Mahfuz azali, qadim. Situ tu peling dah, bolong dah situ ceramah. Apa ceramah ni? Ni kita bicara qada azali, iradah ilmu Allah nombor beram dah hak azali barulah bicara hak Lauh Mahfuz. Hak di Lauh Mahfuz ada yang mu'allaq, ada yang tergantung. Berdoa dapat bahagian, tak berdoa tak dapat bahagian. Hubung satu rahim umurnya jadi 61. Tak hubung satu rahim umurnya 60. Faham tak ni? Gitu ke? Kita nak tengok Ini buat contoh ni. Ini benda gaib belaka ni. Buat contoh je. Berdoa dapat, tak berdoa tak berubah. Hubung satu rahim umur ditambah setahun jadi 61. Tak hubung satu rahim umurnya jadi 60 je, tak tambah. Sampai masa berlaku dia berdoa, dapatlah, berubahlah nasib dia jadi bertambah baik. Itulah hak azali. Padahal itu hak azali ilmu Tuhan. Dihubung satu rahim umurnya 61 baru mati. Itulah hak azali. Tu je lah. Sekat tu je kita faham pegang. Makna hak tidak berdoa ni hanya tergantung di Lauh Mahfuz, tapi hak tu tak akan berlaku hak tu. Sebab azalinya menentukan dia berdoa dan dia ada bahagian. Tu je. Hak azali tu lah kita duk cerita rukun yang kenang ni. Qada azali. Allah yang bersifat dengan iradah selain bersifat ilmu telah mengqadakkan sekalian perkara pada azali qadim sedia kala. Sekalian perkara mustahil berubah sama sekali. Kalau berubah di mana letak sifat ilmu Allah? Hak azali mubrah, hak putus. Hak Lauh Mahfuz itu bicara hak qada, hak tu bukan azali hak tu. Dia dalam kitab Pati Paridah. Kitab tu kalau kira kau solid lah kalau kita kata. Keenam-enam rukun iman solid di dalam tu. Pun tidak bicara qada Lauh Mahfuz. Tak bicara. Sebab apa? Sebab hak hakikinya hak mubrang dah. Hak di ilmu Allah tetap dah tu. Ada ni. Tergantung hanya di Lauh Mahfuz jua. Ada ni. Kita berdoa qada Allah, qada qadar belaka kan. Kita hubung silaturrahim, qada qadar belaka kan. Ke mana? Ke kita berdoa ni Allah dia berdoa, Tuhan tidak qadakkan dia berdoa. Gitu ke? Lepas tu Allah pun tak qadakkan dia berdoa. Dia berdoa. Cukup syarat pula dia berdoa. Allah berjanji dah, ud'uni astajib lakum, minta oleh kamu akan daku, nescaya aku perkenan. Allah berjanji dah, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Allah pun oleh kerana dia berdoa, Allah tidak qadakkan dia berdoa, tapi pandai-pandai dia berdoa. Allah pun serendalah kena berilah apa dia nak. Allah ni macam mak ayah kita. Tak beri mula-mula, kita minta rayu-rayu, mak ayah tu pun serenda, ambil lah kamu nak dengan kau. Allah macam mak ayah kita jadinya. Berdoa kita tu bukan qada-qada Allah dah. Betul? Ada ni.
Ni kena mak molek ni. Hak luh mahfuz ni. Dilajak noh di ilmu Allah ni. Hak mubrah, hak putus belaka dah. Hak rukmai kenang dah. Dah hakiki hak sebenar-benar. Sebenar-benar apa dia? Semua qada Tuhan belaka. Hak dia belaka, hak Tuhan belaka. Tu. Hak qada azali pula selaras dengan ilmu. Mustahil berubah sama sekali. Berdoa, doa itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berdoa cukup syarat, itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan perkenan, itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Segala-gala sudah. Nah, tu hak mati dulu di qada dan qadar rukun iman yang keenam. Tapi tadi saya pergi kepada hak sifat 20, wahdaniyah, keesaan pada perbuatan, kudrah, iradah, ilmu. Kita balik kepada hak rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan Allah pada azal, iradah selaras dengan ilmu, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Jadi kita bicara hak qada terlebih dahulu. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah. Tu qada. Apa makna ketentuan? Ketentuan dengan makna ketetapan Allah, keputusan Allah, susunan Allah. Kita nak buat makna apa qada ni? Ketentuan. Allah netu, Allah datak. Cukup. Dua tu. Allah netu, Allah netak. Boleh? Tak, dari segi makna qada ketentuan ni dengan makna Allah netak, Allah mutu. Hak ni pun kita kena amati dah. Kadang-kadang ini semua yang saya sebut ni ada dalam rakaman-rakaman pengajian. Qada Allah, Allah netu. Ketentuan Allah, tapi Allah tak netak, Allah tak mutu. Allah hanya tahu je, dia kata. Kita tidak terikat. Ayat kata ketentuan tu dia lari jauh dah. Ketentuan makna tahu. Kita ketentuanlah iradah. Tahu ilmu. Ketentuan Allah selaras dengan ilmu, dengan tahu. Tapi di ketentuan ni tahu saja. Bukan Allah netak, bukan Allah mutu. Oh, kalau Allah netak, Allah mutu, tak ada gapalah kitanya. Kita jadi terikatlah dengan hak Tuhan. Tak ada lah ikhtiar usaha kita. Kalau Allah netak dah, Allah mutu dah. Dah mana pun ketentuan. Ketentuan bukan mana Allah netak mutu. Allah tahu je. Oh, dia jeng situ dah. Dia punah situ dah. Di perkataan ketentuan ni kena kupah pula. Ni kita tak faham ke ketentuan? Menentu. Kita ni ketentuan, kalau balik kita. Menentu dengan tahu ni sama ke? Sama. Kita menentu. Ini asbab zahir lah, kita panggil kita menentu. Kita menentu ni makna kita netak ke makna kita tahu? Ni bahasa kita. Bahasa kita sendiri, apabila sebut kata kita menentu, makna kita telah menetapkan, kita telah memutuskan akan perkara yang kita tahu dengan jelas dah. Maklumat pun jelas dah. Kita pun berani menentukan dengan baru kita menetap, kita memutuskan. Bukan begitu. Cuma kita ni tahu, kemudian kita menetap, tahu dulu. Bukan gitu. Selagi kita tak tahu, maklumat kita tak jelas, kita tak berani nak menentu, nak menetap, nak memutuskan. Bukan gitu. Kita tahu dulu. Adapun tahu Allah sedia kala. Menentu, menetap Allah sedia kala. Tanjizi koding belaka tu. Ilmu tanjizi koding. Iradah tanjizi koding. Apa makna tanjizi koding? Allah mengetahui sedia kala. Allah menentu sedia kala. Kita tahu dengan menentu, tahu dulu tu kita.
Cuma kita nak faham ni, menentu lain, tahu lain. Menentu iradah, tahu ilmu. Tiba-tiba menentu bukan mana Allah netak, Allah mutu, Allah tahu saja. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita tak terikat dengan hak Allah Ta'ala netak mutu, tak ada dia kata. Hak ni punah hawa-hawa lagi ni. Susah kadang-kadang. Sebab tu kata, walaupun sebenarnya kita ni nak bicara qada qadar, memanglah kuliah maghrib kita pati paridah, tapi tak jadi juga. Duha pun duha lah, kita cerita dulu. Duha kita ni pun panjang dah, nak banding dengan kuliah duha saya di Kuala Terengganu. Kuliah duha saya di Kuala Terengganu 1.5 jam je. Sini 2 jam. Lepas tu nak sapa di rumah 2 jam pula. Kuliah duha di Terengganu 1.5 jam, 10 minit sampai rumah dah. Suka pula dah. Dah lah sini ni sampai rumah 2 jam. Kuliah duha 2 jam pula. Jadi kena kita ambil juga lah sini. Jadi hak ni dalam rakaman-rakaman pengajian belaka ni. Allah menentu, bukan Allah menetap, bukan Allah memutuh. Allah hanya tahu. Dah. Ketentuan dengan mana Allah menentu, Allah menetapkan iradah. Iradah. Ada. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ni. Hak Yasin tu lah. Innama amruhu iza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah, iza arada, apabila telah menghendaki oleh Allah. Iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan, itu iradah, bukan ilmu. Tapi apa yang telah, perkara yang telah ditentukan oleh Allah, Allah Ta'ala tahu. Gitu je lah. Tapi innama amru iza arada, iradah, bila telah menghendaki oleh Allah. Telah fi'il madhi nu azali, ketentuan azali. Bila telah menghendaki oleh Allah. Fa'alul lima yurid. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya melakukan oleh Allah akan barang yang ia kehendak. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan, itu qadar, akan barang yang ia kehendak, itu qada. Jadi qada ni iradah, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan kudrah, selaras dengan sifat ilmu. Itu qada, ketentuan, ketetapan. Allah netu, Allah netak pada sedia kala, segala-gala perkara. Kemudian apabila segala-galanya telah ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah, lepas tu kitanya apa pula? Kita terikat dengan qada Allah ni, dengan ketentuan Allah. Segala-gala telah diqadakkan oleh Allah, telah ditentukan, telah ditetapkan, telah diputuskan oleh Allah. Clear situ. Kalau kita ni tidak terikat dengan qada Allah, powerlah kitanya, handalanglah kitanya. Ke mana? Lepas tu terikat, lah. Itu yang berlaku di kita ni, qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bukan terikat dengan qada Allah. Sebab apa? Sebab kita tak ada apa pun. Nak terikatnya kat mana? Dah berlaku gerak dia, hak tu hak Allah buat, bukan hak kita pun. Nak terikatnya kat mana? Hak Allah belaka, qadar perbuatan Allah juga. Terikatnya kat mana kita? Nak kata terikat ni pun tak pun nak betul kalau hakiki dia. Hakikinya kita tak terikat pun, sebab apa yang berlaku di kita bukan hak kita pun.
perbuatan Allah belaka. Nak terikat warna kitanya, Allah yang buat. Bukan kita yang buat. Nak terikat kat mana? Cuma pada zahir terikat. Pada mana? Pada zahir kita, mana kalau kita sebut kok terikat tu, apabila nyandarkan kita ni ada perbuatan gitu je. Tapi hakikinya tak ada. Tuhan belaka tak terikat-terikat kita. Sebab apa? Yang melakukan qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian dah patuh macam mana kita? Dah kalau Tuhan belaka, macam mana apa? Yelah macam mana? Macam mana apa? Sekarang kita macam mana? Macam mana kita sekarang? Ni qada qadar. Sekarang ni lah qada qadar. Qada azali. Sekarang ni qadar lah. Perbuatan Allah sekarang ni. Perbuatan Allah. Gerak diam, gerak diam, gerak diam. Qadar perbuatan Allah. Itu sudahlah. Kitanya hanya mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakiki sebenarnya kita tidak ada apa-apa sekara pun. Kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kuk mana pun, walaupun kita tak ada apa-apa sekara, kita wajib letakkan di akidah kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Kita ahli sunnah wal jamaah. Bila saya ceritalah pula dalil kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tak akan cerita balik lah tu. Tapi kita ahli sunnah wajib berpegang hamba ada pilihan, manusia ada pilihan, manusia ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan manusia tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah pilihan dan perbuatan manusia ni qada dan qadar Allah, tak ada gapo satulah kita ni. Dan ada gapo lagi? Kalau sekalian qada dan qadar hak Tuhan belaka, nak ada gapo lagi kitanya? Faham tak? Bila kita mati dah rukun kenal, tadi kita mati keesaan pada perbuatan tauhid, semua hak Tuhan belaka buat. Kita mati di qada qadar, ketentuan Allah belaka, perbuatan Allah belaka, dan kita ada apa? Tak ada apalah. Hak ada di kita itulah qada dan qadar. Hak ada di kita itulah keesaan pada perbuatan. Semuanya hak Tuhan belaka. Itu je. Itu je kita faham, kita pegang. Walaupun kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan jangan lari daripada keesaan pada perbuatan Allah dan qada qadar Allah sekalian perkara. Mana pilihan dan perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Cuma kadang-kadang orang dia jadi adalah kadang-kadang timbul soalan-soalan yang contohnya ni contoh. Allah telah menentukan segala-gala ataupun kita bebas memilih. Allah telah menentukan segala-gala atau kita bebas memilih. Soalan yang biasa dikemukakan, adakah kita ni terikat, dipaksa oleh qada dan qadar, ataupun kita diberi pilihan? Gua nak jawab tu. Ni dak kena tapak sini, dak kena keesaan pada perbuatan, tak kena tajuk qada dan qadar pun orang noh. Kita rasa macam mana? Masuk rasa? Makna kalau kesemuanya pilihan Allah, kita hanya rasa suka, rasa duka gitu je lah. Kita rasa suka, rasa duka, itu pun qada dan qadar Allah. Kan ada? Kita rasa suka, kita rasa duka, kita rasa gembira, kita rasa duka cita, kita rasa sihat, kita rasa sakit, kita rasa apa pun, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu jelah. Hak di kita tu qadar lah, qada azali.
qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu macam sekarang lah. Ada orang lepas tu saya ustaz pakai duduk diam lah. Pasal balik-balik duduk situ. Lepas tu, Tuhan takdir awak tak balik lah tu, pakai duduk mati situ orang kali. Saya nak balik, balik tu kodok-kodar. Dia pening dah. Dia tak mau balik tau. Tak mau balik tau. Dah saya ni macam tunggu kayu. Kalau Tuhan buat awak tunggu kayu, memang tunggu kayu lah awaknya. Dah awak ni tunggu kayu ke dok? Gerak diam. Itulah kodok-kodar. Dia kata dah saya macam tunggu kayu. Nak kalau Tuhan buat awak tunggu kayu, kah kekong lah awaknya. Dah Tuhan buat awak ni kah kekong ke? Tunggu kayu ke? Dok. Sekarang ni bernapah. Tu kodok-kodar. Tu je sekalian perkara qada-qadar. Habis cerita. Nanti kita bangun balik, itulah qada-qadar. Pandai ni. Dia gini, sekalian perkara qada-qadar Allah, sama ada kita beriman ataupun tidak beriman. Orang kafir, tak ada Tuhan. Orang kafir kan, tak ada Tuhan dianya. Bukan qada-qadar, Tuhan pun tak ada. Orang kafir ni. Tapi apa yang berlaku dia tetap qada-qadar, dia beriman ke tidak pun. Macam kita lah juga. Kita beriman ke tidak, tapi hak berlaku di kita ni qada-qadar dah. Tuhan qada-qadar kita macam mana? Beriman, beramal soleh, belajar, bersembahyang, berjemaah, ngaji Al-Quran, berzikir. Tu bahagian kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah qadakan kitanya cerdik, rajin, berjaya dunia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di kita kebaikan ni qada dan qadar Allah. Dengar dia orang hak sebaliknya pula. Dah saya ustaz belajar dok, semayang dok. Qada-qadar, qada-qadar. Lepas tu dah orang tak belajar dok semayang ni, tempat di mana neraka? Neraka lah awaknya. Cerita hakiki ni, cerita hakiki. Dia tak belajar, dia tak semayang, tak boleh sandar kepada qada-qadar, haram. Sandar kepada qada-qadar perkara jahat tu haram. Tapi kalau kita nak main, dia main pasang gitu. Hak pasang hak tak belajar, tak semayang. Dah kalau gitu tak belajar saya, tak semayang saya, qada-qadar juga. Orang tak semayang kan neraka kan? Neraka lah awaknya kalau Tuhan qada-qadar gitu. Lepas tu mana lagi? Neraka lah awak, padam muka awak. Kalau nak main ke dia lah. Ada ni segala-gala qada-qadar tu je. Lepas tu dia tak semayang, kita nasihat. Kita nasihat boleh pahala. Kita nasihat tu pun qada dan qadar. Kebaikan kepada kita. Dia turut ke tak turut nasihat kita, qada dan qadar. Kita tak kecewa. Dia turut nasihat kita, alhamdulillah, bahagian baik ke dia. Hak Tuhan belaka. Kita tak lupa diri. Kalau kita lupa diri, tengok. Orang lain dia ajak dia semayang, tak degih. Saya sekali je cakap dengan dia, dia bayang lalu dah. Ni saya, dia lalu dah. Itu taufik hidayah daripada Allah. Tiba-tiba kita cakap habis baik dah, tapi bab semayang dia tak ambuh juga. Kita tak putus asa. Sebab apa? Sebab kita nasihat, kita suruh makruf tu pahala wajib kepada kita. Kemudian dia tu tak berdegih, qada Allah. Dah ada benda kitanya. Kita kalau pegangan kita kemah molek qada ni, tenang je kita. Dah kita berjalan macam biasa. Kerja dunia macam biasa, kerja akhirah macam biasa. Berjaya alhamdulillah, berjaya alhamdulillah. Tak berjaya kita redha, kita sabar, kita tenang. Hak dia belaka. Tak berjaya dunia, tapi kita amal ibadat tak terganggu, alhamdulillah. Tak berjaya dunia, sementara je dunianya. Mana? Kita redha, sabar, kita tenang je. Sebab
Sama ada kita redha sabar ataupun tidak, qada Allah tetap berlaku. Tapi kalau qada Allah berlaku, kita tidak redha, kita tak sabar, siapa hak nyakit? Siapa hak serabut? Siapa hak keluh kesah? Siapa yang tak lena tidur? Kita. Lepas tu qada Allah berlaku ke tak? Berlaku juga. Ada ni. Jadi qada yang pahit yang berlaku pada kita, hak manis kita bersyukur. Hak pahit kita redha sabar. Dunia sementara. Janji kita ni Tuhan beri taufik hidayah untuk melakukan ketaatan bekal akhirah. Alhamdulillah kitanya. Mana kita? Bukan tenang. Tu cerita bab kekuatan dalaman. Ni kita cerita bab pegangan ni. Orang yang tidak redha dengan qada pahit, orang yang keluh kesah dengan qada pahit, bukan dia tidak beriman dengan qada Allah, tapi iman dia tidak subuh. Tu jelah. Tu cerita bab kekuatan dalaman. Ni kita cerita bab iman. Pada ni. Jadi kita balik pada soalan tadi. Ini soalan yang biasa ditanya. Allah telah menentukan ataupun kita diberi pilihan. Kita ni dipaksa terikat dengan qada Allah ataupun kita bebas memilih. Jawapannya simple sahaja. Adakah Allah telah mengqadakkan, menentukan segala-gala? Rukun iman yang ke-6, ya. Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan segala-gala perkara. Lepas tu kita diberi pilihan ke tak? Kita diberi pilihan pada zahir. Pada zahir. Bukan kita diberi pilihan. Bukan pada zahir kita bebas. Pada zahir. Bukan kita bebas. Gerak diam kita bukan bebas. Bangun duduk kita bukan bebas. Bebas pada zahir. Tapi apa yang kita pilih itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita terikat pada hakiki dengan qada qadar. Pada zahirnya kita bebas memilih. Bebas sekarang. Keluar kita rasa warna sekarang. Kita rasa macam ditarik, ditolak, dikontrol, dipukau. Kita rasa macam mana? Kita tidak rasa seumpama tu. Kita rasa kita bebas memilih. Itu pada zahir. Tapi apa yang berlaku di kita, apa pilihan kita sekalipun, itulah qada dan qadar Allah. Hakikinya kita terikat di bawah qada dan qadar. Pada zahirnya kita bebas memilih. Itu pada zahir. Itu je. Dia bab qada qadar ni faham, pegang. Ada ni. Dia tak payah nak korek-korek dah. Tak nak korek dah tu. Dah kalau gitu apa? Macam mana kita? Macam mana sekarang lah. Ada dia pening tu. Ustaz kalau gitu go, saya tambah hijau dia kata. Tambah hijau. Dah segala-gala hak Tuhan berlaku dah tambah hijau dia kata. Apa tambah hijaunya baik tak? Tambah hijau baik awak tak usah makan. Tak usah makan. Lah, tak usah makan lah. Mati ke saya? Tu nak mati dah tu. Ada ni. Nak mati dah tu. Kita hijau ke tidak ke, kita makan ke tidak ke, sekaliannya qada dan qadar. Dah. Hak tu hak zahir tu jalan macam biasa je. Di basirah, di ingatan hati kita dah ingat pun qada dan qadar. Itu orang awam tak ada salah sikit abuk pun. Tapi kekurangan lah kalau kita duduk makam tu. Tapi itu orang awam. Ni sebab syariat tak ada salah apa pun. Tapi di akidah kita sahih dah. Sekalian qada dan qadar. Duduk sini sekalian. Hak zahir ni kita bebas. Bebas. Cakapan kita pula saya. Ingatan hati kita pula saya. Ada apa-apa? Tapi duduk sini ni sekalian qada dan qadar Allah, baik dan jahat. Pegangan
Percakapan yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Orang ceramah tu kan, yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri. Itu adab percakapan. Wajib kita bercakap seumpama tu. Jangan sesekali sandar kepada qada Allah perkara yang kurang. Jangan duk cakap yang baik daripada Allah, yang kurang saya cakap ni pun Allah juga. Itu haram kerana tidak beradab. Tapi hakikinya rukun iman yang keenam, sekalian baik jahat, qada dan qadar Allah. Qada ketentuan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu sekian perkara. Di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, besar kecil, baik jahat, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Situ sahaja. Tak ada payah-payahnya. Kalau ada nak tanya apa-apa, tanyalah. Oh, ni kita sambung pula insya-Allah yang bulan hadapan. Cuma biar mati molek keesaan pada perbuatan. Kena mati molek sekalian qada dan qadar Allah. Dah. Sebesar zarah pun tidak terkeluar daripada qada dan qadar Allah. Semuanya qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku. Ada ni. Semua yang berlaku. Ni, yang berlaku di kita ni. Gerak diam, duduk tidak terbalik. Contohnya sekarang, bukan punggung yang buat, bukan tenaga yang buat. Di zahirnya kalau kita letakkan dalam keadaan duduk, kalau dianya orang lesu, tenaga tak ada, pasti akan terbalik. Kan gitu. Tapi bila kita ada tenaga, kita duduk tidak terbalik. Adakah tenaga yang buat kita tidak terbalik? Sekalian qada dan qadar Allah. Segala-galanya. Kita hidup qada dan qadar, bukan udara yang buat, bukan nafas yang buat, bukan. Kita nampak qada dan qadar Allah, bukan biji mata yang buat, bukan cermin mata yang berbekas, bukan cahaya lampu yang bekas. Itu pegangan kita. Kita boleh dengar tiap-tiap patah perkataan ni, bukan gegendang telinga yang buat, semuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tu. Inilah kita nak kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Nak kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Yang kita duk baca dalam Fatihah tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabbil Alamin. Rabb, Tuan. Kita, terjemah kita ni kadang-kadang sama antara Rabb dengan Ilah. Dah. Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekalian alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Rabb terjemahan kita Tuhan. Ilah terjemahan kita Tuhan. Dia lain antara rububiyah dengan uluhiyah. Rabb ni Tuan yang hakiki, hak dia belaka. Ilah ni sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Itu ilah. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar. Kita pun terjemah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Terjemah gitu kan. Sebab ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Adapun Rabb, Tuan. Rabbil Alamin, Allah Tuan bagi sekalian alam. Alam ni makhluk nah. Langit alam, bumi alam, manusia alam, malaikat alam, akhirah pun alam, syurga neraka pun alam. Allah Rabb, Allah Tuan. Hak dia belaka. Hak dia belaka. Allah sebagai Rabb, yang menjadikan, yang mencipta, yang memiliki. Itu Rabb. Hak dia belaka. Sebab tu kalau sebut kata tauhid rububiyah, biasa dengar tak tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah asasnya adalah keesaan pada perbuatan.
Itu asas tauhid rububiyah. Apa asas tauhid rububiyah? Keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka. Hak berlaku di kita ni walaupun berkelip mata Tuhan buat. Walaupun bergerak nadi Tuhan buat. Hak Tuhan belaka. Itu tauhid rububiyah. Rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Itu akidah kita, akidah suratul Fatihah. Suratul Fatihah dipanggil suratul asas, menjadi asas agama. Ini pegangan kita. Pegangan kita. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, Tuan bagi kamu. Allah Ta'ala kata, la ilaha illa huwa, tiada sembah yang sebenar melainkan Allah. Allah Rabb kamu, Tuan kamu. Tiada sembahan yang sebenar melainkan melainkan Allah. Allah sembahan yang sebenar. Siapa Rabb? Siapa ilah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah Khaliq, yang menjadikan sekalian perkara. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Itu Allah Rabb kamu. Itu Allah, tiada sembahan yang semua melainkan ia Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Kesemua adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak diam kita makhluk Allah. Berkelip mata kita makhluk Allah. Bergerak nadi kita makhluk Allah. Apa yang berlaku di kita makhluk Allah. Khaliq hanyalah Allah Ta'ala jua sebagai Rabb. Ke makhluk ni naik pakat jadi Khaliq. Ni kita makhluk, tapi jadi naik pakat jadi Khaliq, yang menjadikan, yang bekas. Tidak ada. Semua yang berlaku adalah datang daripada Khaliq. Khaliq Allah, Tuan bagi kamu, Rabb bagi kamu, dan tiada sembahan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita? Di sunyi sepi. Berhenti cakap, bunyi kipas angin je. Kadang-kadang bunyi desong gitu je. Sok-sok leloh kadang-kadang. Bukan orang ngajar leloh, orang tukang ngaji leloh. Hidup saja padahal leloh juga. Leloh. Orang tukang ngajar patut leloh. Kena-kena orang tukang ngaji leloh juga kadang-kadang. Ni, dia punya ni, dalam bergerak ni. Otak dia ni. Oh, jadi dia duduk apa ni, duduk berlawanan, duduk berlawan. Jadi letih ya? Tak ada lah. Gitu je lah pegangan kita. Sekalian qada dan qadar Allah. Apa contoh sekalian tu? Tak payah contoh lah. Contoh apa lagi dah sekalian. Lepas tu hak ning, tak payah hak ning lah, sekalian. Ada juga ustaz nak contoh jugalah. Contoh apa? Awak tanya, awak cakap tu pun qada dah. Tak di sekalian kan? Nak contoh apa lagi? Nak contoh apa lagi? Contoh nah. Dia contoh ni, hak ning sekalian hak Tuhan. Hak ni hak Tuhan separuh, hak kita separuh. Hak ni hak kita saja. Buat contoh molek takut tukar. Sekarang ni hak Tuhan berlaku, nak contoh apa lagi? Nak tanya apa lagi? Dah hak ni tak tanya dah sekalian. Ni kita bergerak. Kena.
Macam mana? Mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Kemudian sebab tu disebut mukjizat zahir pada tangan Rasul. Dan kita tauhid mukjizat zahir pada tangan Rasul. Zahir je ditukar Nabi Musa AS. Hakikinya qada berlaku, makhluk tak boleh bekah. Itu je lah. Kalau malaikat pun tak boleh bekah. Sama telah tukar Nabi Musa AS, itu contoh mukjizat. Sebab tu mukjizat zahir pada seseorang yang jadi Rasul. Zahir. Bukan hakiki hak mukjizat, bukan. Zahir pada tangan Rasul. Hakikinya sekalian qada dan qadar, tu je. Kita kena mati sekalian tu. Kita kena mati, makhluk tak boleh bekas sama sekali. Walaupun makhluk tu nama malaikat. Lepas tu tukar Nabi Musa, makhluk ke dau? Makhluk, dan makhluk yang bekas ke dau? Dau. Mati je lah. Tapi zahirnya ditukar Nabi Musa, terbelah laut. Tapi terbelah laut hakikinya hak Allah buat. Qada qadar belaka. Gitu je. Dia molek dah tanya gitu. Tapi sebenarnya sebut sekalian masuk belaka. Qada qadar Tuhan belaka. Sekalian. Karamah zahir pada tangan aulia. Bukan aulia wi bekah, bukan wali wi bekah. Tapi karamah ni perkara yang mencari adah yang zahir pada aulia. Zahir je. Hakiki qada qadar. Mukjizat zahir pada tangan Rasul. Zahir saja, hakikinya qada qadar. Sekalian perkara qada qadar. Makhluk tak bekas sama sekali. Tukar Nabi Musa pun makhluk tak bekas sama sekali. Gimana? Payah. Sekalian. Ni, kita gerak ni, kita gerak. Nah. Bila kita bergerak dok benda yang di tubuh kita. Dengan bajunya, dengan seluarnya, dengan kopiahnya. Kalau ada cicing-cicingnya bergerak. Kalau ada perempuan dengan tudungnya, dengan apa ni, hak hitam atas kepala dia tu. Apa dia panggil? Apa ni? Nak sebut tak anda. Ni hak hitam atas kepala dia. Dengan subangnya, dengan ratanya, dengan gelangnya. Bila bergerak belaka dah ada tu. Gerak belaka. Semuanya qada dan qadar Allah. Itu je. Kita diam. Pakaian kita diam. Siapa yang mendiamkan kita? Qada dan qadar. Siapa yang mendiamkan barang di tubuh kita? Qada dan qadar. Habis cerita. Kita bangun, semuanya bergerak yang di tubuh kita. Siapa yang gerakkan? Qada dan qadar. Di tubuh kita ada semut. Qada dan qadar yang menggerakkan semut tu. Bukan tubuh kita yang bekah. Di tubuh kita ada kuman. Bila kita bergerak, kuman di tubuh kita bergerak juga. Qada dan qadar. Sekalian. Itu je. Mati situ je. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada payahnya. Faham, pegang. Ingat, kita orang awam, tak mari ingatan, tak ada salah. Kita cakap asbab. Saya itu cakap asbab. Makan nasi kenyang, minum air hilang dahaga, makan obat hilang pening kepala, pasang kipas, pasang aircon jadi sejuk. Itu cuma cakap asbab, tak ada salah. Tapi yang mengenyangkan, yang menghilangkan dahaga, yang menyembuhkan, kesemuanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercerita. Jangan salah faham pula. Cakap sikit, mung tak ada Tuhan. Mung tak ada Tuhan, syirik. Jangan, itu hanya cakap asbab. Tak ada salah. Kena molek selera malam ni, makan nambah. Allah kenyang molek malam ni. Sebab apa? Sebab makan nambah. Banyak kita makannya. Kenyang. Oh, mung ni tak ada Tuhan ni. Nasi mengenyangkan. Dah, ni duduk sini dah. Ni duduk sini dah. Qada qadar belaka duduk sini dah. Cukup lah. Kita cakap nasi.
Ingatan di hati, nasi. Tak ada salah. Kita orang awam. Macam mana nak ingat di hati akan qada qadar? Itu atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bergantung pada kekuatan basirah masing-masing. Jadi kita untuk bulan ni, yang pertamanya, apa dia makna qada, apa dia makna qadar. Jalanan Imam Asy'ari, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku di kita ni semuanya qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita pacak di wahdaniyah, mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita, percakapan, asbab, ingatan di hati tak timbul kerana kita orang awam. Kemudian kita ahli sunnah wal jamaah, wajib kita berpegang manusia, hamba, ada pilihan, ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah sekalian perkara qada dan qadar Allah, duduk di bawah keesaan pada perbuatan. Pilihan kita pun Allah buat, usaha gerak geri kita pun kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, itu akidah Jabariyah, akidah yang terpesong. Kalau berpegang pilihan dan perbuatan hamba sendiri mutlak, itu akidah Qadariyah, yang khilaf ulama kafir ataupun dosa besar. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan pun tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakiki sebenar-benarnya kita tak ada apa sekara pun. Hakikinya macam Jabariyah, tapi Jabariyah salah kerana tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakiki pilihan dan perbuatan memang tidak ada sekalipun, tapi kita tetap wajib berpegang hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Jadi insya-Allah bulan hadapan kita sambung lagi berkaitan dengan rukun iman yang keenam, qada Allah, baik qada Allah, jahat pun qada Allah. Pegangan percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri kita sendiri. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.